Malaysia has banned all forms of open burning except for cremations and religious rituals as the country continues to choke under worsening haze. Offenders could be fined more than $100,000 and face up to 5 years in jail. And the ban will last until the end of the current monsoon season. Forest fires are raging in neighboring Sumatra and Kalimantan in Indonesia, and a persistent northerly wind has led to parts of Malaysia being blanketed in smog. So that means that air pollution levels have hit their highest levels so far this year, with several districts registering readings in the unhealthy range. 22 areas across Malaysia have reported an air pollution index reading of more than 100 today, including Selangor, Melaka, Sarawak and the capital, Kuala Lumpur. The district of Rompin in Pahang is worst hit with a reading of 228 this afternoon, the only district in the very unhealthy range. Our correspondent Melissa Goh tells us more. Video yang Anda saksikan sebentar tadi merupakan video kesan daripada aktiviti manusia. Ya, aktiviti tersebut merupakan aktiviti pembakaran terbuka. Salam sejahtera, nama saya Jimmy Ho Chia Chin. Saya memegang kad metrik 2020-1094-313. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di bawah Seksyen 24A, pembakaran terbuka bermaksud apa-apa kebakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas dan tidak dihalalkan melalui serombong atau cerombong. Pembakaran terbuka telah menyebabkan ruang udara dipenuhi asap. Oleh itu, pembebasan asap daripada pembakaran terbuka telah mengakibatkan pencemaran udara. Menurut Watt dan Warner 1901, pencemaran udara bermaksud kehadiran satu atau lebih bahan pencemar atau gabungannya di dalam atmosfera dalam kualiti tertentu pada suatu jangka waktu yang boleh menyebabkan darurat kepada kehidupan haiwan atau mengganggu suasana kehidupan. Perubahan udara juga bermaksud satu keadaan yang melibatkan bahan kimia, jirim zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlakunya ketidakselesaan dan perubahan. Baiklah, mesti semua tertanya-tanya mengapa aktiviti pertanian ini dilakukan. Baiklah, pertama, punca untuk pembakaran terbuka ini dilakukan ialah pembakaran aktiviti pertanian. Kedua, pembakaran sisa pepejal. Dan ketiga, sikap individu dan organisasi. Pembakaran aktiviti pertanian. Pembakaran aktiviti pertanian merupakan pembakaran yang dilakukan oleh petani-petani untuk menghapuskan sisa-sisa pertanian seperti jerami padi. Aktiviti pembakaran pertanian ini masih dilakukan di Malaysia, terutamanya para petani yang mengusahakan tanaman padi khususnya di negeri Kedah. Selain itu, pembakaran sisa pepejal. Pembakaran sisa pepejal dilakukan untuk menghapuskan sampah sarap yang tidak dapat ditampung oleh tapak pelupusan sampah. Malaysia masih mempunyai jumlah tapak pelupusan yang banyak, namun jumlah tersebut masih tidak mencukupi untuk menampung jumlah sampah yang dihasilkan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, teknik pembakaran sisa pepejal dilakukan untuk mengatasi masalah tapak pelupusan yang tidak mencukupi. Di samping itu, sikap individu dan organisasi. Walaupun pelbagai pendedahan mengenai kesalahan pembakaran terbuka dilakukan, namun sikap segelintir individu dan organisasi yang tidak bertanggungjawab masih melakukan pembakaran terbuka. Sebagai contoh, individu yang membuang putung rokok di kawasan yang kering sehingga mengakibatkan pembakaran hutan, serta individu yang suka membakar sampah sarap kering di kawasan perumahannya. Bagi organisasi pula, kilang-kilang yang melepaskan asap yang banyak ke udara selepas melakukan pembersihan
tanpa menggunakan penapis. Kesan yang akan timbul akibat daripada pembakaran terbuka ialah masalah jerebu. Asap-asap yang terkumpul di udara bebas dalam kuantiti yang banyak akan menyebabkan masalah jerebu. Sebagai contoh, pada Ogos 2005, Malaysia mengalami masalah jerebu disebabkan oleh faktor pembakaran ladang pertanian dan hutan di Pulau Sumatera, Indonesia. Jerebu tersebut disebabkan oleh ejen penyebarannya iaitu angin. Selain itu, kesan yang akan berlaku akibat daripada pembakaran terbuka ialah peningkatan suhu. Kebakaran hutan yang berlaku telah memusnahkan hampir seluruh komponen hutan sehingga menyebabkan hutan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ejen penyejuk. Sebagai contoh, hutan dianggap sebagai komponen yang penting dalam mengimbangi kandungan gas di udara kerana potensinya menjadi satu kawasan simpanan karbon dan penyumbang utama kepada gas oksigen dan penyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Oleh itu, kemusnahan hutan akibat pembakaran terbuka menyebabkan peningkatan suhu berlaku. Di samping itu, kesan yang akan berlaku akibat daripada aktiviti pembakaran terbuka ialah masalah kesihatan. Udara yang tercemar dan dihidu oleh manusia menyebabkan sistem pernafasan manusia menjadi terjejas. Keadaan ini akan mengakibatkan manusia mudah dijangkiti pelbagai penyakit seperti batuk kering, gatal-gatal pada tekak, mata dan kulit, serta jangkitan pada saluran pernafasan. Oleh itu, tindakan perlu diambil untuk mengurangkan aktiviti pembakaran terbuka tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil ialah: pertama, penguatkuasaan undang-undang; kedua, pendidikan formal dan tidak formal; dan ketiga, kempen alam sekitar. Tindakan yang perlu diambil ialah penguatkuasaan undang-undang. Langkah utama untuk mengatasi masalah pembakaran terbuka dan pencemaran udara ialah penguatkuasaan undang-undang oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dengan adanya penguatkuasaan undang-undang tersebut, pesalah-pesalah yang melakukan pembakaran terbuka dan pencemaran udara akan dikenakan tindakan. Selain itu, pendidikan secara formal dan tidak formal. Masyarakat boleh didedahkan melalui dua konsep, iaitu secara formal ataupun tidak formal. Pendidikan tidak formal ini boleh terima melalui nasihat yang diajar oleh ibu bapa dan juga persekitaran sekeliling. Manakala, bagi pendidikan formal ialah melalui penerapan di dalam mata pelajaran tertentu di pelbagai peringkat sekolah, termasuklah Pusat Pengajian Tinggi IPT. Program pendidikan adalah penting supaya kesedaran mengenai penjagaan kualiti alam sekeliling dapat ditanam dalam diri masyarakat. Di samping itu, tindakan yang perlu diambil ialah memperbanyakkan kempen alam sekitar. Kempen alam sekitar boleh dilakukan oleh pihak berkuasa dan juga pertubuhan bukan kerajaan NGO. Kempen-kempen seperti Sahabat Hijau dan kempen mencegah kebakaran boleh diperbanyakkan. Kempen-kempen tersebut secara langsung dapat memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai isu-isu tersebut dengan lebih terperinci dan lengkap. Apakah saranan yang terbaik untuk masyarakat dan pihak yang bertanggungjawab? Pada pandangan saya, setiap pihak mempunyai pandangan yang berbeza terhadap penyelesaian kepada masalah daripada aktiviti pembakaran terbuka tersebut. Namun, setiap pandangan mampu menyelesaikan serta mengurangkan masalah yang berlaku seperti pencemaran udara. Pada pandangan saya, saranan yang terbaik kepada masyarakat dan pihak yang bertanggungjawab ialah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar JAS, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, saya pasti masyarakat akan berganding bahu untuk mengurangkan aktiviti pembakaran tersebut. Selain itu, saranan saya kepada masyarakat dan pihak yang bertanggungjawab ialah mengamalkan sekitar semula. Sisa-sisa pepejal
yang masih boleh digunakan seperti bahan plastik, pakaian, besi dan kaca, serta kertas yang masih boleh digunakan boleh dikitar semula untuk mengurangkan sampah sarap di tapak pelupusan sampah. Keadaan ini mampu mengurangkan aktiviti pembakaran sampah di tapak pelupusan sampah. Di samping itu, masyarakat boleh mengamalkan teknik penanaman sampah yang boleh diurai. Sampah-sampah seperti kertas atau sisa-sisa makanan boleh ditanam karena sampah tersebut dapat mereput. Manakala, bagi sisa-sisa pertanian seperti jerami padi pula, petani-petani boleh menanam sisa-sisa tersebut kerana apabila berlaku pereputan, tanah untuk bercocok tanam tersebut akan menerima bekalan nutrien baru. Oleh itu, kawasan untuk bercocok tanam tersebut akan menjadi subur. Kesimpulannya, diharapkan kita semua sebagai manusia perlu menjaga dan memelihara alam sekitar yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepada kita. Janganlah kita melakukan apa-apa perkara atau aktiviti yang akan mendatangkan kerosakan serta musnahkan alam sekitar ini. Oleh itu, kita juga mempunyai tanggungjawab yang penting, iaitu memastikan sumber alam sekeliling sentiasa berkekalan dan dapat dinikmati oleh generasi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Ayah, bila kita boleh main bola lagi? Tak tahulah nak. Mungkin bila manusia dah sedar pentingnya menjaga alam sekitar, kita boleh main bola lagi. Tutup tingkap tu. Hari ini menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah selain sentiasa memakai topeng penutup muka. Beliau juga berkata dengan keadaan udara dan cuaca yang buruk ketika ini, semua pihak harus mengambil peran tentang kesihatan. Okay, Daniel, today I'm going to teach you football. Okay, ready? Yes. Ayah, mana bola tu? Cuaca tak bagus lah. Hah? Jom, masuk dalam. Jom. Daniel, pergi mandi dulu. Okey. Bang, air bang. Bang, cuaca teruk lah ni. Dia rebut. Itulah, takut anak sakit nanti. Abang betul kena pergi kerja ni? Ya. Ayah, ayah. Jangan lupa pakai tau.